Selambatnya menjemput Ustaz untuk menyampaikan kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita merakamkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini dapat sekali lagi kita bersama-sama berkumpul dalam surau ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat juga kita menunaikan solat fardu maghrib berjamaah. Yang dihormati saudara pengurusi surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, ahli jamaah sekalian, mudah-mudahan kita dirahmati dan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Bahawasanya pada menjadikan 7 petala langit dan bumi dan bersalah-salahan siang dan malam itu beberapa tanda, yakni atas kamal kesempurnaan kudrah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mempunyai akal, yakni tiada dijadikan akan dia sia-sia jua. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita sambung pengajian kita yang lepas, masih lagi dalam bab berkata-kata, kita tengok sikit hikmah Allah Ta'ala jadikan kepada Nabi SAW berlakunya peristiwa Isra' wal Mi'raj. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kalau kita tengok Al-Quran ini, dia bukanlah kitab sejarah, tetapi Al-Quran banyak menceritakan tentang sejarah. Tapi dalam banyak kisah yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran, Allah cerita tentang kisah bagaimana Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam AS. Allah Ta'ala cerita bagaimana tentang Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa dan pengikut-pengikut dia daripada Fir'aun. Allah Ta'ala cerita juga tentang bagaimana Allah Ta'ala perlihatkan kepada Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala hidupkan manusia balik selepas daripada mati. Dan Allah Ta'ala bayangkan kepada Nabi Uzair AS bagaimana manusia bangkit, himar yang mati dah tengok balik Nabi Uzair. Dan Allah Ta'ala cerita kisah tentang kaum Ad, kaum Samud, dan banyak lagi Allah Ta'ala cerita kisah dalam Al-Quran. Tapi Allah Ta'ala jarang menggunakan, dalam banyak-banyak Allah Ta'ala menceritakan sejarah kisah itu, jarang Allah Ta'ala menggunakan perkataan subhana, menggunakan kalimah tasbih.
Tapi dalam Allah Ta'ala menceritakan kisah Isra wal Mi'raj, Allah Ta'ala menggunakan kalimah tasbih. Allah Ta'ala mempertaruhkan kesuciannya untuk menjamin kebenaran kisah Isra wal Mi'raj, dan nak menunjukkan kisah Isra wal Mi'raj itu kisah yang nyata dan kisah yang besar. Sebab Allah Ta'ala mulakan dengan kalimah subhana. Apa maksud subhana? Maha suci Allah. Maha suci Allah daripada kelemahan, maha suci Allah daripada kekurangan, maha suci Allah daripada sesuatu yang menyekutukan Allah. Sama ada daripada zat dia tidak sama dengan makhluk, begitu juga sifat dia pun tidak sama. Kita boleh mendengar, Allah Ta'ala juga mendengar. Tetapi pendengaran kita ini terbatas. Kita hanya boleh mendengar suaranya. Yang tidak bersuara kita tidak boleh mendengar. Tapi Allah Ta'ala mendengar sekalian yang maujudat, sekalian yang ada di bumi ini Allah Ta'ala mendengar. Maha suci Allah berbanding dengan makhluk. Gitu juga Allah Ta'ala melihat, kita pun makhluk melihat. Tetapi Allah Ta'ala melihat tidak terbatas, tidak terhijab dan tidak terdinding. Kita melihat perkara yang ada depan mata itu, adapun di sebalik dinding yang jauh tak nampak dah. Allah Ta'ala melihat segala maujudat. Maha suci Allah daripada makhluk juga. Gitu juga perbuatan Allah. Allah Ta'ala tidak sama perbuatannya dengan makhluk. Perbuatan Allah tidak sama dengan makhluk. Sekecil-kecil apa yang diciptakan oleh Allah, walaupun sebiji beras Allah Ta'ala ciptakan, makhluk tidak mampu menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat mana pun dia boleh terbang ke udara, boleh pergi ke mana pun angkasa boleh pergi, tetapi dia tidak boleh menandingi kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan ciptakan beras, makhluk tidak boleh sebutir beras pun makhluk tidak boleh menciptakan. Binatang burung yang kecil itu, burung pipit yang kecil itu pun manusia tidak boleh menciptakan seperti ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab Allah Ta'ala menggunakan kalimah subhana, maha suci Allah. Sebab peristiwa Isra wal Mi'raj itu peristiwa yang tidak mampu dipikirkan dengan akal manusia. Kalau kita fikir dengan akal, tidak sampai akal manusia. Itu sebabnya kita ni alhamdulillah kita hidup bukan pada zaman Nabi SAW. Orang yang hidup zaman Nabi itu Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu-Abu yang lain juga tidak beriman dia dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Sebab dia memikirkan peristiwa itu menggunakan akal dia. Itu sebabnya ahli sains dia tidak dapat menerima kata bagaimana berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj. Orang yang tidak beriman. Yang pertama kata bagaimana seorang manusia boleh berjalan sejauh Nabi SAW keluar daripada ruang lingkup bumi ni. Orang yang keluar dari ruang lingkup bumi ni dia tidak ada udara. Kita naik atas sikit dia tak ada udara dah. Maka kalau tidak menggunakan alat kita tak boleh nafas. Tapi Nabi dia berjalan keluar daripada ruang lingkup bumi ni dan dia boleh selamat lah, tak ada apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua dia kata di luar kawasan bumi ini, di angkasa-angkasa lepas itu ada sinaran-sinaran yang membahayakan manusia. Kalau kena binasa itu, tak boleh kena. Tapi Nabi terselamat dia daripada pancaran dan sinaran-sinaran yang ada di ruang-ruang angkasa itu. Ini yang kedua tu, tak boleh dia. Tak boleh makhluk tidak boleh pergi sejauh Nabi SAW. Dan yang ketiga dia mengatakan bahawasanya Nabi itu berjalan pada malam Isra wal Mi'raj. Nabi berjalan itu perjalanan selepas daripada waktu Isya. Nabi keluar daripada rumah Ummu Hani. Ada yang kata daripada Masjidil Haram. Allah sebut dalam Quran daripada Masjidil Haram. Keluar Nabi SAW selepas Isya dan balik 1/3 malam. Suku je berjalan. Perjalanan yang begitu jauh. Kalau dulu naik unta daripada Mekah pergi ke Palestin sebulan. Dululah zaman dulu.
Tapi perjalanan Nabi itu jauh. Daripada Palestin sampai ke Palestin, naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, naik ke tujuh, naik ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan balik semula 1/3 malam. Jauh perjalanan. Sebabnya jarak di antara bumi dengan langit itu pun jauh. Dan langit pertama, langit kedua itu jaraknya seperti mana bumi dengan langit, jauh. Langit ketujuh tu jauh. Dan balik semula sampai di Mekah 1/3 malam, sambil Nabi diperlihatkan oleh Allah dengan peristiwa-peristiwa yang ajaib. Peristiwa-peristiwa yang ajaib. Maka kata orang-orang ahli sains, masa yang Nabi sebutkan itu tidak boleh menjangkau akal manusia, melainkan dia mengatakan Nabi berjalan pada malam Isra wal Mi'raj itu perjalanannya melebihi perjalanan kecepatan cahaya. 300,000 kilometer sesaat tu cahaya. 300,000 kilometer sesaat. Dan Nabi berjalan pada malam Isra wal Mi'raj itu melebihi perjalanan pergerakan 300,000 kilometer sesaat. Manusia ni kalau berjalan jauh gitu, laju gitu, tidak menggunakan alat hancur itu, gecai. Kereta pun kalau laju hancur dia. Ini Nabi tu kata tidak masuk, kata tak boleh, kata manusia boleh pergi sejauh Nabi SAW tanpa menggunakan alat roket pun, zaman itu tak ada. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab Allah Taala gunakan kalimah subhana, maha suci Allah. Makna kita makhluk Allah Taala ini, ingat Allah dah sebut Allah Taala suci dari makhluk, kelemahan tak ada. Sikit kelemahan pun tak ada. Jauh daripada itu pun Allah Taala boleh buat. Itu sebabnya kita ni peristiwa Isra wal Mi'raj itu perkara yang manusia tak boleh fikir dengan akal, tetapi manusia wajib beriman. Wajib beriman. Yang boleh kita fikir dengan akal lagi wajib beriman. Perkara yang tak boleh fikir pun wajib beriman. Ini kan pula perkara yang boleh kita fikir dengan akal, seperti mana hukum-hukum Allah dan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang boleh dipikirkan dengan akal wajib beriman. Dan tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya Allah Taala sebut abdun, asrabi. Kalimah asra itu daripada perkataan sara yusri. Jadi Allah Taala gunakan bina majhul asra yusri. Mana Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala yang memperjalankan Nabi SAW. Di situlah kata ulama menunjukkan dia merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tu kita orang beriman sebut dalam kitab orang Islam yang mukallaf, dia wajib beriman bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat iradah, bersifat kehendak. Allah Ta'ala ni ada sifat kehendak dia. Tetapi maksud kehendak Allah Ta'ala itu bukanlah maksud Tuhan berhajat. Itu kita mengaji tauhid kan. Maksud Allah Ta'ala kehendak bukan maksud Tuhan berhajat. Tetapi maksud Allah Ta'ala berkehendak, maksudnya Tuhan jadikan sesuatu bukan dengan sebab, bukan dengan kerana, bukan dengan adanya, bukan dengan sebab Tuhan perlu, tak. Tapi dia jadikan sesuatu dengan kehendak dia, bukan tergagah ataupun dengan lalai dia, tapi dia jadikan dengan kehendak Allah. Bukan makna kehendak, ingat ya, bukan makna kehendak dengan makna berhajat. Kalau kita kata Tuhan berkehendak dengan makna berhajat, dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Kita buat rumah sebab nak duduk, kita makan sebab nak kenyang, kita kahwin sebab nak ada zuriat keturunan. Tapi Allah Ta'ala bukan begitu. Dia jadikan bumi ni, kehendak dia jadikan bumi. Adakah kerana dia nak duduk di bumi? Bukan. Allah Ta'ala jadikan makhluk ni, adakah dia berhajat kepada makhluk? Bukan. Allah Ta'ala jadikan tumbuh-tumbuhan, haiwan ni berhajat ke? Tak. Tapi Allah Ta'ala jadikan dengan kehendak dia. Itu kita yakin. Maksudnya Tuhan berkehendak bukan maksud Tuhan berhajat. Lihat kita, malam Isra wal Mi'raj itu Allah Ta'ala yang menghendaki Nabi SAW di Isra wal Mi'raj kan. Allah Ta'ala yang menghendaki. Sebab kalau Allah Ta'ala yang menghendaki, jangan kita fikir dah. Itu juga dengan syariat yang Allah Ta'ala perintahkan kita laksanakan, sembahyang, puasa, zakat, haji.
dan hukum-hukum Tuhan juga itu perkara yang dikehendaki oleh Allah. Jangan fikir dah. Tuhan perintah buat dia. Makhluk itu dia. Makhluk ni Tuhan perintah apa yang dikehendaki oleh Allah buat dia. Itu makhluk. Tapi kalau kita ni Tuhan perintah kita, Allah Taala kehendaki kita ni ikut syariat dia, tak ikut, petikai pula. Itu orang yang tak beriman dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Sebab kehendak makhluk didulukan berbanding kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ingat kita ni. Kita mengaji tu ingat apa yang dikehendaki oleh Allah mesti diletakkan atas. Makhluk bawah ni. Walaupun makhluk tak suka apa yang dikehendaki Allah, makhluk tak suka kena tak atas. Sebab itu dikehendaki Allah, manusia tak boleh lawan. Tapi tiba-tiba ada orang berani meletakkan kehendak manusia lebih dulu berbanding kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat bertanggungjawab itu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya ada orang mengatakan kadang memanglah apa yang dikehendaki Allah itu bukan semua kita boleh fikir dengan akal. Contoh seperti mana kisah Nabi Siti Maryam alaihi salam. Siti Maryam, Allah Taala kehendaki Siti Maryam itu mengandung dia. Tanpa seorang suami pun, tak ada orang lelaki sentuh dia. Apa berlaku? Orang-orang Yahudi ketika itu mengatakan Siti Maryam ini perempuan pelacur, perempuan penzina, orang jahat. Sebab pada akal manusia tidak boleh kata seorang perempuan melahirkan anak mengandung melainkan ada suami. Tetapi itu perkara yang dikehendaki oleh Allah berlaku. Manusia tak boleh fikir dengan akal pun berlaku tak berlaku. Orang tak beriman dia sanggup dia menuduh Siti Maryam itu perempuan jahat. Tu kan. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu juga kisah Nabi Musa itu. Nabi Musa kan hidup zaman pemerintahan Fir'aun. Nabi Musa ni keturunan Bani Israel. Bani Israel itu dia bukanlah penduduk asal di kota Mesir. Bani Israel ini daripada keturunan Nabi Yusuf alaihi salam dan Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Yusuf dia dijual oleh seorang pedagang kepada seorang ketua polis negara di negeri Mesir itu. Dan akhirnya Nabi Yusuf dilantik sebagai seorang yang memegang yang menteri ekonomi dia. Ini kisah panjang dibaca kan. Sebab orang yang pegang ekonomi ni mesti orang yang ada ilmu dia. Kalau tidak ada ilmu, yang pegang negeri banyak hasil pun bankrupt. Itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf bijak dia. Ini orang yang ada ilmu. Itu sebab Nabi Yusuf minta jawatan, Tuan Raja minta bagi pada saya biar saya yang pegang ekonomi. Hebat Nabi Yusuf ni. Baca sejarah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga akhirnya berkembang biak keturunan Nabi Yusuf sampai Nabi Musa. Itu keturunan Bani Israel. Bila mati Nabi Musa, naik pemerintah baru dari kalangan Bani Israel. Pemerintah pertama naik tak pula, ganti pemerintah kedua, ketiga, keempat. Bani Israel ini telah meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, tinggalkan agama, dan dia melakukan penginayaan kepada orang lain, kezaliman. Apa dibuat? Puak-puak Kipti penduduk asal Mesir itu diasingkan daripada puak-puak Bani Israel, dan dia menginaya puak-puak Kipti ni jadikan hamba. Puak Kipti dijadikan hamba dan dijadikan buruh-buruh kasar, sedangkan puak Kipti itu penduduk asal negeri Mesir. Puak-puak Bani Israel, puak-puak Fir'aun kulit hitam. Akhirnya puak Kipti ni meletakkan rasa dendam kepada Bani Israel disebabkan sebahagian pemimpin dia itu. Akhirnya berlaku apa? Mati pemerintah daripada kalangan Bani Israel, naik pemerintah daripada kalangan Fir'aun. Apa Fir'aun buat? Balas dendam ni. Perintahkan dijadikan Bani Israel hamba pula, dan disuruh Bani Israel bekerja dalam bidang-bidang pembinaan buruh-buruh kasar dan perempuan dijadikan hamba. Tu satu malam bermimpi Fir'aun, datang seorang lelaki, dipukulnya kepala Fir'aun. Bangun Fir'aun. Fir'aun jumpa semua ahli tafsir mimpi dia. Tolonglah tafsirkan mimpi saya, dia kata, apakah maksud mimpi ni? Seorang pun tidak mau mentafsirkan mimpi Fir'aun. Sebab zalim dia. Silap tafsir dibunuh. Itu Fir'aun. Akhirnya ditafsirkan bahawa nanti akan datang, akan lahir seorang bayi daripada kalangan Bani Israel
yang akan mengambil tampuk pemerintahan Fir'aun. Tu kehendak Fir'aun. Maka diperintahkan dibunuhnya semua bayi-bayi daripada kalangan Bani Israel, bayi lelaki yang lahir dibunuh oleh Fir'aun. Tu kehendak Fir'aun. Tetapi dia lupa kehendak Allah Subhanahu wa taala mengatasi kehendak makhluk ni. Kekuasaan Allah mengatasi kekuasaan makhluk. Lahir Nabi Musa alaihi salam. Ibu Nabi Musa, Allah Ta'ala ilhamkan dia, letakkan Nabi Musa dalam peti. Letakkan Nabi Musa dalam peti dan dihanyutkan dalam sungai Nil. Ini tuan-tuan, ibu-ibu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam ketika Nabi diisrakan, kata Nabi, aku melihat 4 batang sungai. 2 yang kelihatan, 2 yang tidak kelihatan. Itulah kata dia, yang kelihatan itu ialah sungai Nil dan juga sungai Furat. Itu ada orang mengatakan sungai Nil itu di hujung ni, kata sungai Nil tu hujungnya dalam syurga. Kalau kata kan. Tapi Nabi tak sebut pun hujung syurga. Itu kata ulama yang mentafsirkan hadis, kata Nabi sebut sungai Nil dan sungai Furat itu, kemudian kata ulama di situlah tempatnya mengalir ilmu itu. Kan selepas daripada Mekah dan Madinah, ilmu kedua tempat yang terbesar ilmu ialah di Kufah dan di Basrah, di Iraq itu. Tetapi manusia ketika itu rajin mengaji rajin, beramal rajin. Mengaji, beramal, berjihad tidak, berdakwah pun tidak. Ini berlaku. Kita pun jangan, kita ni rajin mengaji, rajin beramal, berdakwah jangan tinggal, berjihad lagi jangan tinggal. Puak-puak yang ketika itu di Basrah, Kufah dan Basrah banyak ilmu. Mengaji, alim dia beramal, berzikir ke dia. Akhirnya ditinggalkannya dakwah, ditinggalkan berjihad. Apa berlaku? Datang tentera Tatar melanggar Kufah dan Basrah. Habis dibunuhnya ulama. Dan ambilnya buku-buku agama campak dalam sungai Furat. Sampailah sungai Furat hitam dengan dakwah ulama, mati habis. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya kita sebutkan jalan Nabi berjihad, berdakwah, tu jalan ni. Ikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majin mengaji baguslah, tapi jangan kita tinggal berdakwah. Sekurang-kurang berdakwah, berjihad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mana pula bertukarnya tempat ilmu? Tukar pula di Mesir. Kan sampai sekarang gudang ilmu itu di Mesir. Itu yang kata Nabi, aku melihat sungai Furat dan juga sungai Nil. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita Nabi Musa tadi. Akhirnya hanyut peti yang bawa Nabi Musa itu, hanyut sangkut di salah satu kebun Fir'aun. Diambillah oleh dayang-dayang Fir'aun, ambil Nabi Musa, bawa masuk istana. Jumpa dengan Asyah. Asyah ni perempuan cantik ni. Ada yang mengatakan dia daripada kalangan Bani Israel. Dan ada ulama juga mengatakan Asyah ini dia beriman dengan agama Nabi Musa, Nabi Yusuf alaihi salam. Dan dia beriman tetapi secara sembunyi tu Asyah. Takut dengan Firaun. Asyah minta, wahai Firaun, aku nak ambil sebagai angkat. Akhirnya Firaun yang keras hati itu, lembut dia, kalah dengan isteri Asyah. Dan Allah Ta'ala takdirkan, Allah tersebut dalam Quran, Allah Ta'ala janjilah dengan ibu Nabi Musa yang dia akan mengembalikan Nabi Musa. Ni kehendak Allah, satu perkara yang manusia tak boleh fikir. Ibu Nabi Musa tadi akhirnya dialah yang menyusukan Nabi Musa, dan dia minta kepada Asyah, biarlah aku bawa balik budak ni, aku bawa ni sampai besar, sebab aku nak buat kerja rumah lagi sambil nak menyusukan dia. Akhirnya dibesarkan Nabi Musa di rumah sampai boleh berjalan dia. Kemudian dah boleh berjalan Nabi Musa, barulah Nabi Musa duduk di istana Fir'aun. Dan Fir'aun bagi makan, bagi pendidikan, bagi tempat yang sedap. Tapi rupa-rupanya Nabi Musa lah yang akan mengambil pemerintahan Fir'aun dan mengalahkan tentera-tentera Fir'aun. Kalau Fir'aun tahu kehendak Allah Subhanahu wa taala, dah lama dia bunuhnya. Tetapi Fir'aun tidak mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab kita ni orang beriman, Allah Ta'ala perintahkan sesuatu jangan lawan. Allah Ta'ala perintahkan walau berat bagaimanapun, beriman, terima. Sebab kita tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Allah. Yang penting beriman. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga kan, satu cerita, satu kisah, seorang raja ni. Seorang raja dia mempunyai seorang ahli sihir, pura ahli sihir. Kata ahli sihir dia, wahai tuanku,
saya dah tua dah, tolong carikan seorang pengganti dia. Di akhirnya dicarinya seorang pemuda yang gagah, akalnya cergas. Lah hadis Nabi tak sebut nama dia, tapi ulama sebut nama dia ialah Wada'. Macam Allah ceritakan dalam Al-Quran juga. Allah nak ceritakan tentang Zulaikha itu dalam hadis pun tak sebut nama dia. Dalam Quran pun tak sebut nama dia. Ada orang kata bid'ah sebut nama, Nabi tak sebut. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ulama itu tak masalah, ulama yang bagi nama. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diambilnya seorang pemuda nama Wada'. Dilatihnya pemuda tadi tiap-tiap hari belajar ilmu sihir dia. Tapi dalam perjalanan pemuda tadi belajar ilmu sihir, singgah dulu dia mengaji dulu. Singgah dulu mengaji dengan seorang pendeta. Maka berlaku lama berlaku. Dalam perjalanan jumpa pendeta, kemudian jumpa ahli sihir, mengaji dia. Tiba-tiba satu hari dalam perjalanan, di tengah jalan itu ada binatang buas. Maka orang ramai tidak boleh lalu. Wada' pun kata, ya Allah, ya Tuhanku, hari ini aku nak uji ni. Mana satu ilmu yang betul, sama ada ilmu yang aku mengaji dengan pendeta ini ataupun ilmu yang aku mengaji dengan ahli sihir itu yang betul. Maka diambilnya batu dan disebutnya bismillah dengan nama Allah. Dibaling binatang tu, mati binatang tu. Maka yakinlah Wada' bahawa ilmu yang dia belajar dengan pendeta itulah ilmu yang benar. Beriman dia, yakin. Dan terkenal masyhur dia orang yang boleh mengubat sakit sopak dan boleh mengubat orang buta dia. Masyhur Wada'. Berupa dalam kerajaan pemerintahan raja itu ada seorang menteri dia buta dia. Datang berjumpa dengan Wada', bawa hadiah. Wahai Wada', kata, kalau kau boleh sembuhkan mata aku yang buta ini, aku berikan seluruh hadiah ni, bagi kau. Kata Wada', kata, wahai menteri, aku tidak boleh menyembuhkan mata engkau yang buta, tapi yang boleh menyembuhkan mata engkau ini ialah Allah Subhanahu wa taala. Engkau beriman dulu dan aku berdoa kepada Allah. Akhirnya beriman dia menteri tadi, dan Wada' pun berdoa dengan Allah. Sembuh mata dia, boleh melihat dia. Balik ke istana dia. Kata raja, siapa sembuhkan mata engkau dia? Boleh melihat siapa yang sembuhkan mata engkau? Yang menyembuhkan mata aku ialah Allah. Siapa Allah itu? Allahu Rabbi wa Rabbukum. Allah itu Tuhanku dan Tuhan kamu juga. Kata raja, wahai menteri, adakah Tuhan selain daripada aku lagi? Ada itu. Akhirnya ditangkapnya menteri tadi, diseksa dia. Dia pun tak tahan seksaan, dia pun menceritakan tentang Wada' tadi. Ditangkap pula Wada' tadi. Akhirnya dia pun diseksa oleh raja, dia pun tak tahan, ceritakan tentang menteri tadi. Dia ceritakan tentang pendeta tadi. Ditangkap oleh raja pendeta tadi. Dipaksa dia, seksa dan dipaksa dia supaya meninggalkan agama, ditinggalkan agama. Kalau tidak aku bunuh dia. Akhirnya dibunuhnya dengan cara diletakkan gergaji di tengah kepala dia. Kalau kau tak tinggalkan agama, kau gergaji dia. Akhirnya digergajinya pendeta terbelah dua, satu jatuh kanan, satu jatuh ke kiri. Tu raja, kehendak raja dibunuh pendeta tadi, maka dia akan adalah orang beriman lagi. Kemudian dipaksa pula menteri tadi supaya meninggalkan agama. Menteri pun tidak mau meninggalkan agamanya, dan akhirnya digergaji juga oleh pemerintah ketika raja gergaji dia. Itu zaman dulu ni. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai giliran Wada', kata raja, wahai pengawal, engkau bawa budak dia naik ke atas bukit dia. Tanya dia, kalau dia mau meninggalkan agama dia, kau lepaskan dia. Tapi kalau dia tidak mau meninggalkan agama dia, kau campak daripada bukit. Akhirnya sampai Wada' ke atas bukit. Dia tak, wahai Wada', kau tinggalkan agama. Tak mau dia. Dan dia berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, engkau selamatkan aku dari orang zalim ni. Dan Tuhan goncangkan bumi, campak habis pengawal-pengawal raja. Balik lagi ke istana dia. Balik ke istana dia. Kan? Air berjumpa dengan raja. Raja kata, tangkap balik. Tangkap, bawa dia ke laut. Kalau dia mau meninggalkan agama, lepas. Kalau tak, kau campak je ke laut. Sampai ke laut, berdoa lagi Wada', ya Allah, selamatkan aku dari orang zalim ni. Maka Allah Ta'ala datangkan gelombang, habis terpelanting pengawal istana. Balik lagi ke istana dia. Wahai tuanku, kalau tuanku benar-benar nak bunuh saya, ada syarat. Tuanku hendaklah menghimpunkan seluruh rakyat yang ada dalam negeri ini.
dan Tuanku naikkan saya di satu batang pokok kurma yang tinggi, dan Tuanku panahlah saya, dia kata. Raja pun buat apa yang diperintahkan oleh Wadak. Dia himpunkan seluruh rakyat yang ada dalam negeri itu dan dinaikkan Wadak di sebatang kurma yang tinggi dia. Ambilnya satu panah daripada tempat panah Wadak. Tetapi kata Wadak, wahai Tuanku, sebelum Tuanku panah saya, Tuanku sebut dulu Bismillahi Rabbil Ghulam, dengan nama Tuhan budak ini. Dia lepaskannya panah, kena sebelah kanan, sebelah kiri kena, tembus sebelah kanan. Tu Wadak pun pegang panah ni, mati. Rakyat yang melihat peristiwa tu apa sebut? Orang ramai yang melihat menyebut amanna bi Rabbil Ghulam, kami semua beriman dengan Tuhan budak ni. Kata menteri, wahai Tuanku, apa yang Tuanku takut telah pun berlaku. Raja menghendaki dibunuhnya Wadak dan bunuh menteri dan juga pendeta tadi, orang tak beriman. Tetapi tengok-tengok apa yang dikehendaki raja itu melawani apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman semua rakyat. Habis akhirnya dicampakkan dalam telaga-telaga yang berisi dengan api. Ada ulama tafsir mengatakan seramai 60,000 mati habis. Itu dalam Allah kisahkan dalam surah Al-Buruj itu kan, Ashabul Ukhdud. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni apa yang disebutkan, kalau Tuhan menghendaki sesuatu berlaku, dia berlaku dan kita wajib beriman. Yang ketiga, Allah Taala sebut juga kalimah abdi. Dalam surah ayat itu Allah Taala sebut Muhammad itu hamba-Ku. Kita ni semua ramai orang dia mengaku hamba Allah. Siapa yang tak mengaku hamba Allah? Mengaku hamba Allah. Walaupun rajin buat maksiat, mengaku hamba Allah. Tetapi itu dipanggil pengakuan. Tapi apakah kita ini diakui oleh Allah sebagai hamba-Nya? Belum tentu. Kita kata kita kenal Tuan Guru, tapi Tuan Guru belum tentu kenal kita lagi. Tu kita. Kita kata kita kenal Allah, belum tentu Tuhan kenal kita. Mengaku hamba Allah, tetapi Allah Ta'ala tak mengaku pun kita ni hamba dia. Tapi Nabi, Allah Ta'ala kata Muhammad itu hamba-Ku. Tu sebab tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, mengaku itu mudah dia. Dan pengakuan itu murah, tidak bernilai. Pengakuan tak bernilai dia, murah. Apa diakui barulah mahal dia. Nabi diakui sebagai hamba Allah, tu Nabi SAW. Tu ulama sebut manusia ni berapa ramai dia mengaku sebagai hamba dengan lidahnya. Di lidah dia mengaku hamba Allah, tetapi perbuatannya menunjukkan hamba dunia. Perbuatannya menunjukkan hamba nafsu. Perbuatannya menunjukkan hamba iblis. Perbuatannya menunjukkan hamba pangkat, hamba jawatan, hamba harta. Ini manusia mengaku dengan lidah hamba Allah, tetapi perbuatan hamba kepada hawa nafsu. Subuh pun tak datang surau, mengaji pun tidak, aurat pun tak tutup, kejar dunia pagi petang siang malam. Tetapi tanya dia, hamba siapa ni? Hamba Allah, dia kata. Dengan lidah dia, perbuatannya bukan. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi, Allah Taala mengaku yang Muhammad itu hamba-Ku. Kalau kita tengok Allah Ta'ala akui Nabi ni hamba dia. Sebelum Nabi diisrakan, tahun itu dipanggil tahun Amul Huzni, tahun-tahun duka cita, tahun-tahun kelabu kepada Nabi SAW. Mati Abu Talib, matinya Sayyidatina Khadijah, tekanan orang-orang kafir Quraisy dan juga pun kezaliman mereka. Nabi sembahyang ada orang letakkan najis, Nabi sembahyang ada orang letakkan tanah di muka dia, ada yang cekik Nabi, ada yang mengejek Nabi, berbagai seksaan lagi Nabi terima. Tetapi Muhammad itu istiqamah dia. Nabi Muhammad istiqamah dia, sikit pun tak beranjak. Maka kata Allah, Muhammad ini benar-benar hamba-Ku. Kita ni nak jadi hamba Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah ikut, dan apa yang dilarang oleh Allah tinggal. Itulah baru dinamakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimah hamba itu juga kata ulama menunjukkan yang Nabi itu diperjalankan dengan roh dan jasad. Manusia dipanggil hamba selagi mana ada roh dan jasad. Kalau ada jasad tidak ada roh, dia dipanggil mayat. Kalau ada roh tidak ada jasad, dia dipanggil pocong. Itu manusia. Tapi ada roh, ada jasad, dia dinamakan hamba. Itu Allah sebut Muhammad itu benar-benar hamba-Ku.
tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung dia, ya bila. Mampu mengajar lagi sikit je. Mengaji tak boleh banyak. Sikit je bawa balik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ketahui olehmu bahawasanya berdusta itu haram, melainkan kerana sangat berhajat kepadanya. Ni dalam bab tasawuf, dalam bab fiqh pun sama, tasawuf pun sama. Asal sembahyang, rukun sembahyang berdiri, tetapi oleh kerana sakit tak mampu berdiri, boleh berduduk. Itu kalau tak berdiri, itu dalam bab fiqh. Asal wajib berdiri, rukun. Begitu juga dalam tasawuf, ketahui olehmu bahawasanya berdusta itu haram sekali, melainkan kerana sangat berhajat kepadanya. Tu. Seperti mana? Seperti berdusta pada peperangan dan berdusta kerana mendamaikan orang yang berkelahi. Seperti berdusta pada peperangan, menipu. Dia kata Nabi, peperangan itu tipu daya, kena pandai main tipu daya. Peperangan, politik pun kena ada tipu daya. Kan? Tapi tengok yang kita nak tipu tu siapa dia? Orang yang kita musuh kita tu Nabi SAW berlaku dalam peperangan ketika mana peperangan Ahzab, kan? Berlaku dalam peperangan Ahzab apabila orang-orang kafir Quraisy berhimpun dia dan berpakat. Orang kafir Quraisy dan juga berpakat dengan orang-orang Yahudi yang ada dalam Madinah. Yahudi ada dalam Madinah, berpakat orang kafir Quraisy yang ada di Mekah nak menyerang Nabi SAW yang ada di Madinah. Maka ketika tu Nabi ni kira terkepung dia. Di Madinah pun ada musuh, di luar Madinah pun ada musuh. Ni berlaku dalam peperangan Ahzab. Tiba-tiba jumpa dengan Nabi jumpa seorang Yahudi berjumpa dengan Nabi. Namanya Nuaim berjumpa dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku ni dah masuk Islam, tapi kaum aku tak tahu. Yahudi daripada Bani Waspan masuk Islam. Ya Rasulullah, aku dah masuk Islam, tapi kaum aku tak tahu aku masuk Islam. Apa boleh aku bantu? Kata Nabi, engkau ni datang memang tepat masa ni. Inilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, satu minta. Engkau jumpa apa yang kau tipu daya, buatlah tipu daya supaya pihak-pihak musuh ini berpecah dia. Akhirnya apa yang Nuaim buat, jumpa dia dengan Yahudi Bani Quraizah. Berjumpa dengan Yahudi Bani Quraizah, kata Nuaim, wahai Yahudi Bani Quraizah, engkau ni berbakat dengan Quraisy nak serang Nabi. Kau tahu tak dia tu? Kalau nantilah berlaku peperangan, tiba-tiba kalah berperang, engkau duduk di Madinah berjumpa dengan Nabi, orang kafir Quraisy akan balik di Mekah, dahsyat kau, habis kau hancur. Tu. Dia kata macam ni lah dia. Kalau kau nak betul kau rasa orang kafir Quraisy itu tidak akan meninggalkan kau, maka kau jumpa dengan mereka dan minta tebusan, minta ambil ketua-ketua mereka itu seramai 70 orang, bawa sini supaya sebagai tawanan. Nanti kalau berlaku peperangan tidak lari. Tu. Dan Nuaim pula berjumpa dengan Bani Waspan. Berjumpa Bani kaum dia. Wahai Bani Waspan, dia kata sebenarnya, dia kata kalau engkau nak tahu, puak-puak Bani Quraizah itu sebenarnya dah berpakat dengan Nabi dah. Dia berpakat dengan Nabi, nanti nak menculik dia tu, nak merompak, nak tawan sebahagian daripada Bani Waspan. Tengok dia tu. Dan dia pun jumpa dengan puak-puak Bani Quraisy, berjumpa dengan puak-puak Quraisy. Wahai puak Quraisy, sesungguhnya dia kata Bani Waspan itu merancang untuk menculik kaum Quraisy selama 70 orang bersama dengan Nabi SAW. Akhirnya bertemulah dua kaum tadi. Tanya, wahai Quraisy, dia kata, kami nak minta satu cadangan. Kalau kau benar nak berperang bersama dengan kami nak minta kau bagi kami tebusan selama 70 orang. Kata puak-puak Quraisy, betul lah ni. Apa yang dikatakan oleh Nuaim ni memang betul lah. Memang mereka ni ada pakatan dengan Nabi SAW. Akhirnya berlaku perpecahan. Bani Quraizah, Bani Waspan dan juga kaum Quraisy berpecah dia. Tak jadi berpakat. Kalau tidak tentera Nabi SAW ketika itu orang Islam susah ni. Sebab ada musuh di dalam Madinah. Ini berlaku dalam peperangan Ahzab, berlaku tipu daya. Ini berdusta, ditipu. Tetapi yang saya sebut, melainkan kita ni berdusta boleh dalam peperangan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan? Asal hukum ya. Orang lelaki ni rambut putih, kita rambut putih. Rambut putih dalam ketika sekarang ni kita tak boleh color rambut. Putih jadikan hitam boleh. Hukum dia haram orang lelaki.
kan, colorkan rambut, mainkan inai kan, inai itu lain. Ini jadikan color hitam. Tu. Melainkan di dalam peperangan, dibolehkan. Dalam peperangan kita boleh colorkan rambut jadi hitam. Sebab musuh tengok rambut putih, ada orang tua-tua semua datang ni, boleh lingkup dia tu. Kan. Tengok rambut hitam, oh muda semua. Takut dia. Itu dipanggil tipu daya dalam peperangan. Ada perkara yang dibolehkan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berdusta kerana mendamaikan orang yang berkelahi. Dia sebut dulu kan. Mendamaikan orang yang berkelahi, jumpa orang A dengan orang B, dua-dua bergaduh. Tadi jumpa Mat, tadi tadi pak cik kirim salam kat kau. Gaduh pak cik. Pak cik kau kirim salam kat kau. Nah, dia bagi kau kuih ni. Kita yang beli. Jumpa pak cik dia, pak cik, ni Mat bagi kuih ni. Dia tahu pak cik suka makan, bagi. Akhirnya berdamai dia. Kan? Tu kita mendamaikan antara dua yang berkelahi. Tipu tak apa. Dan yang ketiga dia kata berdusta suami tatkala ingkar ia di hadapan isterinya. Ni. Dan berdusta suami tatkala ingkar ia di hadapan isterinya. Ini pun kata ulama selagi mana tidak menggugurkan hak seorang suami kepada isteri. Kita tak boleh berdusta dalam bab hak, tidak boleh berdusta. Tapi yang boleh berdusta ni dalam bab kasih sayang. Hak tak boleh. Giliran tak boleh dusta. Abang pergi mana? Tak ada pergi mana. Dia boleh tipu. Giliran isteri sini, tiba-tiba kita kata kita pergi mana? Dia pergi sana. Tu tak boleh. Dia menipu dalam bab giliran, dalam bab nafkah tak boleh menipu. Nipu ni dalam bab kasih sayang. Mana satu yang awak sayang? Mestilah you yang I sayang. Itu kita kata. Tapi dalam hati isteri tamu tu sayang. Itu dalam hati dia. Itu menipu perasaan. Adapun hak tidak boleh menipu. Ni jangan ya. Itu banyak orang dekat mengaji dia kata boleh menipu untuk mendamaikan suami isteri. Mendamaikan antara madu sampai hak pun dia menipu. Tak boleh. Dalam Islam menipu boleh, tapi jangan sampai gugur hak seorang suami dan gugur hak isteri, menipu tak boleh. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata yang lebih baik bahawa memakai ia. Dan berdusta suami tatkala ingkar ia di hadapan isterinya bahawa ada madunya lebih kasih kepadanya. Dan apabila harus berdusta, maka yang lebih baik bahawa memakai ia akan tauriah. Apa dia tauriah? Iaitu menyebut ia akan perkataan yang ada baginya dua makna. Satu makna yang hampir dan satu makna yang jauh. Maka menghendaki ia akan makna yang jauh. Ini kan tauriah ini kalau kita panggil apa? Lapas yang ada dua makna. Maksud yang tersirat daripada perkataan itu. Kan? Kena tanya tuan yang menyebut. Awak dah makan ke belum? Belum. Tadi dah, sekarang belum. Dua makna. Tadi dah makan dah, sekarang belum. Menipu tak? Tak menipu. Tadi dah makan dah. Tapi sekarang belum, tak menipu. Awak dah kahwin ke belum? Belum. Satu sudah, 3, 4 belum lagi. Kan tak menipu. Tanya, kahwin berapa? Kahwin 2 belum. Satu dah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Itu sebab dia kata sebarusnya dia kata dan apabila harus berdusta maka yang lebih baik memakai ia akan tauriah, dan iaitulah menyebut ia akan perkataan yang ada baginya dua makna, satu makna yang hampir dan satu makna yang jauh. Tu saya ingat tuan guru saya tu. Tolong basuhkan kain saya. Lah susah, payahlah sikit kata. Payahlah sikit nak basuh. Kan. Susah ke? Susahlah sikit. Dia kata kalau susah sikit senang banyak basuh. Andai tanya susah sikit, susah sikit senang banyak puasa dia. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pun mengumpat, iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia akan dia, wallahu alam, dan sama-sama tentang. Dan ada pun mengumpat, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.